melakukan atau melaksanakan wasilahnya. COVID-19 telah mengancam seluruh nyawa manusia di seluruh dunia dan para ahli menerima dan bersepakat ketika ditemukan vaksin COVID-19, maka vaksin inilah salah satu caranya untuk menghilangkan atau memberhentikan jangkitan COVID-19. Dr. Aiman Al-Akiti, Fellow Kehormat Institut Kefahaman Islam Malaysia, IKIM. At-Tawwab. Apa makna At-Tawwab? At-Tawwab artinya yang maha menerima taubat. Kita ini pentaubat. Dia maha menerima. Orang yang senantiasa bersedia menerima tetamu tentu akan selalu mempelawa tetamunya datang. Hal yang sama lebih hebat pada Allah kerana dia sentiasa menanti saat kita memohon, "Ya Allah, aku bertaubat padamu." Ketika itulah dia berkata, "Akulah yang namanya At-Tawwab." Aku, kata Allah, adalah seperti mana yang kamu gambarkan diriku, maka itulah aku. Kalau kita menggambarkan Allah dengan At-Tawwab, yang sentiasa menerima taubat, insya-Allah Allah akan pandang kita dengan wajah yang sentiasa meredai atas kita. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان في حاجة أخيه فإن الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi SAW bersabda, sesiapa yang berusaha untuk menunaikan hajat saudaranya, sesungguhnya Allah akan menunaikan hajatnya juga. Sesiapa yang melepaskan satu kesusahan yang menimpa seorang Muslim, Allah akan melepaskannya daripada satu kesusahan di hari kiamat. Sesiapa yang menutup keburukan seorang Muslim, Allah akan menutup keburukannya di hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام اللهم أنت السلام. Bila kita bercakap tentang manusia, kita kena ingat, kita hendaklah fokus kepada insan itu dalam aspek yang rohnya. Sebab hari ini, dalam dunia hari ini, kekalutan hari ini yang kita banyak Intisipati agama itu adalah sesuatu yang baik. Jadi seharusnya kalaulah ada kepelbagaian pun, kepelbagaian itu harus ditangani dengan harmoni. Mengungkap persoalan kefahaman Islam dalam kehidupan. Anda mahukan lebih pencerahan? Tanyalah kami dalam Fas'aluna setiap hari Rabu jam 5.10 petang. Fas'aluna, tanyalah kami. Semestinya diikin, intipasi, editorial, Islam.
Negeri Sembilan 102.7 FM. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Alhamdulillah, kita kembali bersama dalam pertemuan di petang ini, petang Rabu seperti biasa, untuk sama-sama kita nak membawakan pertemuan menerusi rancangan Fas'aluna yang bermaksud Tanyalah Kami. Dan seperti biasa, sahabat-sahabat sekalian boleh sama-sama tonton di Facebook Live IKIM FM dan juga di YouTube IKIM untuk sama-sama kita nak berkongsi lagi pengajian kita dan juga pengisian rancangan Fas'aluna pada petang ini. Okey. Dan kita juga mengaktifkan untuk anda bagi sama-sama hantarkan pertanyaan dan juga persoalan menerusi di talian WhatsApp konti 0112900404 dan juga di Facebook Live IKIM FM. Anda juga boleh letakkan soalan dan juga pertanyaan anda di ruangan komen. Dan terus kita nak bersama dengan tetamu kita yang dapat bersedia di talian ketika ini nak mengalu-alukan kehadiran yang berusaha Dr. Nik Roskiman Abdul Samad, merupakan fellow kanan Pusat Kajian Syariah Undang-Undang dan Politik Pusat Syarak Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM. Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa khabar Syafiq? Baik, sihat doktor. Syukur. Katanya sekarang ni work from home. Alhamdulillah doktor. Kan? Jadi apa-apa pun kita doakan yang terbaik lah untuk kita semua dalam nak membawakan setiap apa jua rutin harian kita doktor dengan sebaik-baiknya. Termasuk juga kuliah kita petang ni menerusi rancangan Fas'aluna berlangsung seperti biasa doktor. Kita boleh sama-sama berkuliah dekat rumah. InsyaAllah sahabat-sahabat kita tengah dengarkan ni, okey. Dan doktor, kita nak teruskan lagi perkongsian untuk hari ini. Kita nak masuk ke bab berkaitan dengan maksiat batin yang keenam, iaitu mencintai pangkat. Masya Allah. Ini semua peringatan kepada kita doktor. Jadi di awal ni mungkin kita boleh dapatkan sedikit mukadimah doktor untuk kita mulakan tajuk ini. Silakan. Silakan doktor. Okey. Doktor dengar kita di sini? Baik. Mungkin ada sedikit penyambungan. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama pada hari ini untuk kita menyambung kembali perbincangan kita berhubung dengan kitab Penawar Bagi Hati. Ya, dengar? Tak dengar ke? Silakan doktor, mungkin ada sedikit kelewatan audio di sini. Silakan teruskan doktor. Dengar. Saya dengar tak? Syafiq tak dengar ke? Rasa dengar kan? Dengar doktor, tapi mungkin agak sedikit gangguan talian kita doktor. InsyaAllah kita cuba jaringkan semula doktor. Mungkin boleh cuba setkan semula jaringan doktor, InsyaAllah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita menyambung kembali perbincangan kita berhubung dengan kitab Ayyuhal Walad. Okey. Jangan kita sedang ada gangguan di sini. Jadi insyaAllah kita nak berehat seketika dan kita akan kembali selepas ini. Rakan-rakan pendengar, kekal bersama IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu
أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Kelam 91.5 FM. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Alhamdulillah, kita nak teruskan lagi perkongsian menerusi rancangan Fas'aluna yang bermaksud Tanyalah Kami, dan insya-Allah kita akan cuba terus berhubung dengan tetamu kita di talian ketika ini bersama dengan yang berusaha Dr. Nik Roskiman Abdul Samad, Fellow Kanan Pusat Syarah IKIM. Insya-Allah kita cuba dapatkan talian doktor. Assalamualaikum doktor sekali lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hari ini okey ke Syafiq? InsyaAllah. Harapnya okey doktor. Dengar suara doktor, tenang saya doktor. Alhamdulillah, syukur. Okey doktor, jom kita nak sambung doktor berkaitan dengan tajuk mencintai pangkat. Itu dalam bab maksiat batin yang ke-6. Silakan doktor teruskan untuk mukadimah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita telah berbicara 5 bab sebelum ini berhubung dengan maksiat batin seperti mana yang disusun oleh Syekh Abdul Qadir Al-Mandili dalam kitabnya Penawar Bagi Hati. Dan insya-Allah bulan ini saya akan tamat bersiaran untuk musim ini. Saya kira saya boleh habis beberapa lagi maksiat batin, dan insya-Allah kita akan tutup dengan bab maksiat batin ini, dan pada musim yang akan datang kita akan sambung pula dengan sifat-sifat mahmudah. Maksiat batin ini juga disebut dengan sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat yang dikeji, yang dicela. Baik, dalam bab ini kalau kita lihat kitab asal yang dikarang oleh Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Mandili ini, beliau menyebut kalau kita lihat bunyi dia dalam bahasa lama, bab yang ke-6 pada menyatakan kasih akan kemegahan. Itu dia punya tajuk dia. Tapi bila kita modernkan, kita ringkaskan kepada bab suka kepada pangkat ataupun suka kepada kemegahan, gitulah. Ini antara yang dibuat oleh Al-Fadhil Ustaz Mahathir dalam buku dia Qalbun Salim. Baik, kita mulakan bicara kita. Syekh Abdul Qadir menyebut dalam kitabnya ini bahawasanya ketahuilah olehmu bahawa pangkat atau merasa megah itu ialah suatu keinginan yang dicela dalam Islam. Kalau kita ada perasaan itu sebenarnya tidak dibenarkan dalam Islam. Kita nak ini berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala, tilka darul akhiratu
naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasadan. Sesungguhnya Allah SWT menjanjikan kepada kita negara akhirat ataupun negeri akhirat itu bagi orang-orang yang tidak inginkan pengaruh, inginkan keinginan uluwan, ketinggian, pangkat, kebesaran fil ardi, di atas muka bumi ini, dan juga wala fasadan, tidak juga diinginkan melakukan kerosakan. Jadi keinginan untuk pangkat, hubul riasah, hubul jah, kemegahan ini tidak digalakkan dalam Islam, kerana ia boleh membawa kepada banyak perkara-perkara yang dicela ataupun yang berdosa dalam Islam. Salah satunya ialah dengan pangkat yang kita miliki itu, dengan kekuasaan yang kita miliki itu, kita boleh menjatuhkan ataupun melakukan penganiayaan kepada orang. Orang nak buat aniaya ke orang, mudah saja kalau dia ada pangkat. Kalau dia tak ada pangkat, susah sikit. Boleh, tapi susah. Tapi kalau orang dia pangkat, dia boleh. Macam-macam dia boleh buat. Kalau kita lihat diktator zaman dulu, macam-macam dia boleh buat. Sebab pangkat yang dia ada. Hari ini dalam keadaan yang sudah ada sistem keadilan, rule of law ni, orang ada pangkat boleh buat juga penganiayaan, tetapi mungkin susah berbanding dengan dahulu. Jadi kecenderungan untuk melakukan kejahatan, melakukan maksiat dengan pangkat dan kemegahan itu amat besar sekali. Begitu juga orang yang ada pangkat, orang yang ada kekuasaan ini juga mudah untuk melakukan kerosakan. Kerosakan terhadap orang lain, kerosakan terhadap diri dia sendiri. Macam mana dia rosak? Dia rosak dia sendiri terlibat dengan maksiat. Orang yang ada kekuasaan ni biasanya dia juga ada harta, kaya. Dia gunakan kekayaan balik seperti mana yang kita bicarakan sebelum ini tentang mudarat bagi orang yang kaya. Orang yang kaya, orang yang memiliki kekayaan yang tidak ada iman, yang tidak ada bimbingan agama yang kukuh, dia mudah untuk melakukan maksiat kepada Allah SWT. Kita bicarakan hal ini, Syafiq, nanti akan kita jelaskan dengan lebih lanjut. Jangan kita nampak benda ini secara mutlaknya haram ataupun secara mutlaknya tidak boleh. Dia ada benda-benda yang boleh. Itu pun kita bincang, apabila melibatkan harta benda, dia bukan secara mutlaknya haram. Nak jadi kaya tak haram, tak berdosa nak jadi kaya. Tetapi orang kaya yang beriman, orang kaya yang menunaikan tanggungjawab, orang kaya yang membayar zakat, orang kaya yang menderma, orang kaya yang bersedekah, orang kaya yang melakukan seperti mana yang selayaknya bagi orang kaya. Walau bagaimanapun, orang kaya yang sebegitu amat sedikit sekali. Kerana kebanyakan orang apabila sudah kaya, dia menjadi jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang dikatakan ujian dalam Islam itu, ataupun ujian dalam kehidupan ini terbahagi kepada dua. Allah SWT menguji kita dengan musibah COVID. Itu satu ujian. Allah SWT uji kita dengan sakit. Allah SWT uji kita dengan miskin. Allah SWT uji kita dengan kesusahan, peristiwa yang sedih, kesedihan. Itu satu bentuk ujian. Ujian yang susah. Tetapi ada juga ujian yang Allah SWT beri dalam bentuk nikmat, blessings. Ini juga satu ujian. Kita jangan ingat ujian ini hanya dalam benda-benda yang bersifat susah. Tetapi Allah Ta'ala juga menguji dengan memberikan kemewahan, memberikan pangkat, memberikan harta, memberikan segala kesenangan-kesenangan. Dan kita kena ingat bahawasanya itu bukan untuk kita bermewah, berfoya, menderhaka kepada Allah SWT. Tetapi dengan ujian itu, kita hendaklah menjadi hamba Allah yang taat kepada Allah. Jika Allah beri kita kekuasaan, kita gunakan kekuasaan itu
seperti mana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam anjurkan. Allah SWT dalam Nabi menyebut ketika peristiwa Fathul Makkah, Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Ya Allah, berilah aku kemasukan Fathul Makkah ini, kemasukan yang wadkhilni jannah. Berilah aku kemasukan yang Allah ma'adkhilni mudkhala sidqin, masuk yang benar, masuk yang baik, dan aku keluar daripada Mekah ini juga dengan keluar yang baik, dan berilah kepada aku kekuasaan sultanan nasira, kekuasaan yang boleh menolong. Maknanya kekuasaan itu perlu juga, bukan kata kita tak mau kuasa, tak mau pangkat, tetapi kekuasaan yang bagaimana? Kekuasaan yang boleh membantu, yang boleh menolong Islam, yang boleh menegakkan Islam. Baik, insya-Allah itu mukaddimah Syafiq, lepas sambung kembali. Wallahu a'lam. InsyaAllah, itu dia. Kita dapat sedikit panduan di awal ni sebagai mukadimah, okey. Dan pastinya kita nak sambung lagi bagaimana mencintai pangkat ini, ianya mungkin terbahagi kepada kebaikan dan juga kepada keburukan juga. Jadi kita kena seimbangkan di situ, insyaAllah. Kejap lagi, doktor akan bincangkan lagi, okey. Kita nak berehat seketika buat anda kekal bersama Radio IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Lembah Kelang 91.5 FM. Ikuti laman Facebook IKIM FM untuk menonton sesi live segmen-segmen terbaik Radio IKIM. Jika anda terlepas, anda masih lagi boleh menonton semula segmen-segmen terbaik Radio IKIM. Like kami di Facebook sekarang. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia bersama produk yang tidak asing lagi di Radio IKIM, iaitu produk Marvil Care. Seperti yang anda biasa dengar, produk Marvil Care telah bersiaran di Radio IKIM semenjak tahun 2013 lagi. Dan produk Marvil Care telah membantu lebih daripada 330,000 pengguna sepanjang 8 tahun kami di pasaran. Marvil Care juga telah mendapat kepercayaan dan juga telah menawan hati ramai pengguna-pengguna di seluruh Malaysia, terutamanya pada mereka yang telah meningkat usia. Tuan-tuan dan puan-puan, kami di Marvil Care akan terus-menerus membantu anda untuk mendapatkan keselesaan yang lebih baik. Produk minuman tambahan ini untuk anda kekal cergas sentiasa, bertenaga dan memberikan keceriaan setiap hari. Di dalam produk Marvil Care terdapat banyak manfaat dan kelebihan yang baik untuk anda. Antara bahan-bahan yang terdapat di dalam produk Marvil Care adalah ekstrak strawberry, aloe vera, apple fiber, ekstrak buah delima dan lain-lain lagi. Dapatkan maklumat lanjut tentang kelebihan Marvil Care sekarang. Wakil dari Marvil Care akan terus membantu anda untuk mendapatkan info produk. WhatsApp kami sekarang di talian 017-388-9555. Jangan bertangguh lagi, 017-388-9555. Jika anda mahukan badan yang lebih lega, selesa dan bertenaga, Marvil Care adalah jawapannya. Dapatkan koleksi buku Tafhim IKIM, Journal of Islam and the Contemporary World. Buku ini membincangkan perkara-perkara mengenai Islam dan isu-isu kontemporeri yang berkaitan dengan Islam, baik antarabangsa dan tempatan, dalam kerangka yang diunjurkan oleh pandangan dunia Islam. Dapatkan Tafhim IKIM yang bertaraf antarabangsa dengan harga promosi sekarang. Dapatkan di www.ikimniaga.my dan Shopee. Hubungi 03-6204-6388 atau 389 untuk maklumat lanjut. Inspirasi Inforia Islami sembunyi di IKIM. Alhamdulillah, kembali bersama IKIM, Inspirasi Inforia Islami, dan kita masih lagi bersama menerusi rancangan Fas'aluna yang bermaksud Tanyalah Kami. Di talian kita masih lagi bersama dengan yang berusaha Dr. Nik Roskiman Abdul Samad, merupakan Fellow Kanan Pusat Kajian Syariah, Undang-Undang dan Politik, Pusat Syarak
Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM. Kita nak teruskan lagi bincang-bincang kita berkaitan dengan tajuk besar dia, iaitu dalam maksiat batin yang keenam, mencintai pangkat. Sebentar tadi doktor dah berikan kepada kita bagaimana pendahuluannya, doktor, mukadimahnya. Kita faham, doktor, kalau kita lihat mencintai pangkat ni mungkin ada satu sudut lain dari sudut keburukan, tapi ada juga dari sudut kebaikan, di mana bila kita cintai pangkat kita ni, kita adil dekat tempat kerja ataupun dekat mana-mana organisasi, kita sediakan untuk orang tu haknya dengan baik. Jadi doktor, mungkin ada persepsi lain dari sudut ini, doktor. Silakan kita teruskan perbincangan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Syafiq. Betul. Seperti yang kita jelaskan di awal tadi, apabila kita berbicara dengan tajuk ini, kita hendaklah melihat daripada dua sudut. Satu sudut keburukannya seperti mana juga harta, dia boleh menjerumuskan seseorang itu ke dalam kemewahan. Kita kena faham, Syafiq, kita bicarakan maksiat batin ini ialah dia merujuk kepada nafsu kita. Nafsu. Kita sekarang berbicara tentang bagaimana nak mengawal nafsu. Mengawal nafsu makan, mengawal nafsu marah, mengawal nafsu dengki dengan orang, mengawal nafsu cintakan pangkat. Itu adalah kawalan-kawalan nafsu. Dan nafsu ini perlu dikawal. Kerana kalau kita tidak kawal nafsu, dia boleh pergi lebih daripada apa yang dituntut. Kalau kita lihat orang yang kaya, dia boleh jadi orang yang ikut sewenang-wenangnya kekayaan, dia boros, dia jadi lupa daratan, joli sana, joli sini, habis semua haram, maksiat, tak payah sebut. Jadi itu bukan dituntut, bukan yang dibenarkan. Tapi kalau digunakan untuk berbelanja seperti mana Abdul Rahman bin Auf, seperti mana Sayyidina Osman dan lain-lain, itu dituntut. Jadi begitu ya. Begitu juga dengan pangkat. Pangkat ini juga dia boleh menjerumuskan seseorang itu ke dalam kezaliman, kerosakan. Dan dia kalau ditakdirkan dia dianugerahkan pangkat, maka dia kena jaga pangkat kedudukannya itu bukan untuk bermegah-megah. Kerana kita bila kita dalam keadaan kita diberi pangkat, kita rasa bangga. Kita rasa takabur. Kita rasa ego. Kita mahu orang hormat kepada kita. Kita mahu orang puja kita. Kita mahu orang sanjung kita. Itu semua tidak boleh dalam Islam. Bermegah-megah, takabur, riak, merasa diri kita hebat, merasa sombong, takabur, ujub, itu semua perasaan yang tidak boleh bersarang dalam hati sanubari kita. Sebaliknya, kalau kita tidak memiliki sifat itu, boleh. Sebab itulah Nabi SAW tidak menggalakkan, tidak membenarkan orang minta jawatan. Satu hadis Nabi yang agak masyhur yang kita selalu dengar, di mana Nabi menyebut kepada Abdul Rahman bin Samrah. Nabi kata, ya Abdul Rahman, la tas'al al-imarah, fa innaka in utitaha an mas'alatin ukilta ilaiha, wa in utitaha min ghairi mas'alatin wa'inta ilaiha. Atau kama qala. Ini hadis sahih. Nabi kata, wahai Abdul Rahman bin Samrah, jangan kamu minta pangkat, kedudukan. Sekiranya kamu minta pangkat dan kamu dapat, nanti kamu akan dilepaskan. Tanggungjawab itu kamu buatlah seorang-seorang kamu. Tetapi sekiranya kamu tidak minta, tetapi orang beri jawatan itu kepada kamu, kedudukan itu, insya-Allah kamu akan dibantu oleh orang ramai. Begitu juga dengan hadis lain yang dengan Abdul Rahman bin dengan Abu Hurairah. Nabi kata jangan kamu minta juga jawatan. Kerana sesungguhnya ia adalah suatu penyesalan di hari akhirat kelak. Banyaklah hadis-hadis Nabi yang melarang kita dari minta kedudukan dan dari minta jawatan. Walau bagaimanapun, kalau kita lihat dalam Al-Quran, kita menemui ayat Quran di mana Nabi Yusuf AS minta jawatan. Kita lihat Nabi Yusuf menyebut, qala ja'alni ala khazainil ardi inni hafizun alim. Dalam surah Yusuf, Nabi Yusuf kata, berilah kepadaku, lantiklah aku menjadi penjaga pembendaraan
kita kata Menteri Keuangan lah agaknya di Mesir pada ketika itu, kerana sesungguhnya aku adalah orang yang boleh dipercayai dan orang yang pandai menguruskan keuangan, menguruskan harta. Jadi dalam hal ini kita lihat para ulama menjelaskan kedudukan hal ini, khususnya dalam keadaan siasah, dalam perkara yang berbentuk siasah dalam zaman moden ini lagi berpandukan perkara ini, iaitu sekiranya kita dapati kita boleh menawarkan diri untuk menjadi memimpin, menjadi jawatan, memegang jawatan dan kita boleh lakukan lebih baik, maka dengan itu kita dibenarkan. Bukanlah kata haram secara mutlak untuk kita menginginkan jawatan, tidak. Tetapi sekiranya kita boleh lakukan yang lebih baik dan takut jawatan itu jatuh kepada orang fasik, orang yang melakukan maksiat dan maka berlaku kerosakan yang lebih dahsyat, maka pada ketika itu kita dibenarkan untuk menawarkan diri mengambil jawatan. Begitu juga dengan Syekh Abdul Qadir Al-Manjili ini menyebut sekiranya kita ditawarkan untuk berdampingan dengan raja. Walaupun dari satu segi berdampingan dengan raja ini kita sebolehnya cuba elak, kerana dikhawatiri takut nanti kita menjadi orang yang tidak berani untuk menegur raja. Tetapi sekiranya kita diberi jawatan untuk rapat dengan raja dan kita boleh gunakan kedudukan kita itu untuk menasihati raja. Kita ada keberanian itu untuk menasihati, untuk menegur raja dan dengan itu dapat membimbing kerajaan lebih baik daripada berlaku kezaliman dan sebagainya, maka pada ketika itu dibenarkan untuk kita mendapat ataupun memegang kedudukan. Jadi ala kulli hal, perkara ini bukanlah haram secara mutlak, bukanlah tidak dibenar secara mutlak. Kita kena lihat kesan dan akibat dan niat kita untuk jawatan itu. Adakah jawatan yang kita inginkan, pengaruh yang kita inginkan itu untuk kemegahan diri kita, kebanggaan kita, untuk kita menunjuk sombong, ataupun kita inginkan untuk kebaikan, untuk maslahah masyarakat, untuk meninggikan Islam, untuk dakwah dan sebagainya. Maka pada ketika itu diharuskan. Jadi saya rasa itu saja untuk yang ini Syafiq. Dan mungkin selepas ini kalau ada berbaki kita akan bincang bagaimana untuk kita mengubat jiwa kita, perasaan kita daripada memiliki perasaan yang inginkan kekuasaan dan inginkan pangkat ini. Mungkin kalau ada soalan-soalan, mungkin kita boleh pertimbangkan satu dua seperti itu. InsyaAllah. Baik doktor, dan untuk itu juga kita sama-sama mengalu-alukan pertanyaan persoalan dari sahabat pendengar kita, rakan-rakan penonton di Facebook Live dan juga di YouTube IKIM. Untuk anda hantarkan persoalan di talian WhatsApp konti yang dah pun kita aktifkan sekarang. Taliannya 017120040004 dan juga di Facebook Live IKIM FM. Anda boleh letakkan soalan anda di ruangan komen. Kita nak berehat seketika dan kembali selepas ni kita akan teruskan sedikit lagi perbincangan kita dan juga selepas itu kita akan sama dapatkan soalan insya-Allah. Okey, rehat seketika, kembali selepas ini, kekal bersama IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Usahawan. Nak kembangkan perniagaan anda yang ada sekarang? Beyond kan ada. Dah bertahun-tahun bisnes tapi masih di tahap yang sama. Beyond kan ada. Sibuk dengan perniagaan sehingga tiada masa. Lebih menyedihkan, simpanan pun tiada. Beyond kan ada. Beyond nak kongsikan strategi perniagaan secara percuma. Macam mana nak keluar dari semua masalah ini? Layari seminarbusiness.com sekarang dan dapatkan akses kelas dalam talian bernilai RM297 secara percuma. Nak kembangkan perniagaan? Seminarbusiness.com. BYOND. Beyond kan ada. Nuraisa, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Nuraisa, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Nuraisa, makeup mudah dibersihkan. Pilihan ramai wanita, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Ramai wanita, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Apa sah? Nuraisa. Sayang, kita belum buat lagi akikah anak kita ni. Tapi mahal sangat. Sampai RM1,000 seekor. Nak buat majlis pun tak sesuai sekarang ni. Apa kata kita cuba akikahcenter.com? Akikah apa? akikahcenter.com. Online je.
Ya, saya dah buka akikahcenter.com. Sembelihan di Mekah, dapat video rakaman sembelihan, siap ada sebut nama anak lagi. Harga pun RM499 je bang. Daftar cepat. Akikah apa tadi sayang? akikahcenter.com. Bang, ni campur ni satu lagi. Berapa bang? Okey, kejap. Ni harga dia. Murahnya bang. Package combo kembali lagi. Tempas sekarang sementara masih ada. Hubungi 012-686-9236 atau 017-345-2564. Tertakluk pada terma dan syarat. Hari tutup permohonan iklan adalah setiap 16 hari bulan pada setiap bulan. Jadikan rasa cinta Raihana, 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 amat makanan sunnah. Raihana, Raihana, rasa cinta sebenar. Raihana, Raihana, amat makanan sunnah. Raihana, Raihana, semestinya Raihana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saksi Membah Harim. Jom dapatkan produk Raihana dengan ejen dan stokis berhampiran anda atau layari www.raihanahmadu.com. Cetuskan rasa cinta Raihana di hatiku. Apabila kita buat satu amal, akidah, ibadah ataupun syariah dan akhlak dan kita capai pada tahap istiqamah, maka pada ketika itu akan berlaku 3 perkara dan kita layak mendapatnya. Kita akan dapat keberkatan, kita akan dapat ketenangan dan kita akan dapat kemuliaan. Satu amal itu sifatnya adalah berkat. Bila kita buat, kita akan dapat keberkatan. Contoh mudah saja, sebab berkat ni simpelnya adalah sesuatu yang berkembang. Kebaikan Tuhan yang sifatnya berkembang. Simpel je, kita senyum pada seseorang. Bila kita senyum, orang sayang kita. Kebaikannya dah mula berkembang. Maknanya orang makin melakukan ibadah, akidah atau akhlaknya yang betul, maka pada ketika itu dia akan mencapai ketenangan dan mendapat kemuliaan. 91.5 FM di Lembah Kelang. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Kembali bersama IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Alhamdulillah, saya Syafiq Saleh temankan anda di waktu ini membawakan rancangan Fas'aluna yang bermaksud Tanyalah Kami, dan di talian kita masih lagi bersama dengan tetamu kita yang berusaha, Dr. Nik Roskiman Abdul Samad, merupakan Fellow Kanan Pusat Syarat IKIM, dan kita nak teruskan lagi bincang-bincang kita berkaitan dengan bagaimana nak menjaga nafsu batin kita ni. Okey, kita memasuki ke dalam bab maksiat batin yang keenam, iaitu mencintai pangkat. Tadi doktor dah berikan kepada kita penyerangan, ada baik, ada buruk, ada harus dan juga ada pula kita perlu tinggalkan dalam perkara mencintai pangkat. Jadi doktor, ada juga sahabat-sahabat kita bertanya, bagaimana kalau kita hari ini jawatan tu penting, kadang-kadang dapat juga menjadi satu pencarian rezeki kita. Jadi bagaimana doktor kita nak seimbangkan keadaan ini supaya dalam masa yang sama cari rezeki, dalam masa yang sama kita berbakti kepada orang, menggunakan apa yang digunakan pangkat kepada kita itu. Doktor, silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti mana yang kita jelaskan tadi, kita bukan menyebut bahawasanya memiliki pangkat dan kedudukan itu sesuatu yang dilarang secara mutlak. Tetapi kita katakan bahawasanya pangkat, kedudukan, harta benda yang kita miliki, kekuasaan, hendaklah kita lakukan ataupun hendaklah kita gunakan untuk maslahah, untuk manfaat. Sama ada untuk Islam, kita untuk meninggikan Islam, ataupun kita gunakan pangkat kita itu untuk menyuruh ma'ruf, buat dakwah kita kata, ataupun kita gunakan pangkat itu untuk kita buat amar ma'ruf nahi mungkar, mencegah benda mungkar. Kita memiliki kekuasaan, tetapi bagaimana kita menggunakan kekuasaan kita itu pada yang disuruh oleh Allah SWT. Jadi kita kena ingat benda itu. Tidak ada orang yang lebih berkuasa yang boleh mengatasi Nabi Sulaiman AS. Ada tak Syafiq? Orang yang paling berkuasa. Paling berkuasa di atas muka bumi ini yang boleh lawan Nabi Sulaiman. Yang memiliki kerajaan sehebat Nabi Sulaiman. Tak ada. Nabi Sulaiman haiwan pun bawah dia. Angin pun bawah dia. Jin pun bawah dia. Ada orang, ada kerajaan Amerika yang hebat pun tak boleh macam tu. Kerajaan China, Rusia ke apa tak boleh. Tetapi still Nabi Allah Sulaiman AS masih Nabi yang taat dan patuh kepada Allah SWT. Apa yang Nabi Sulaiman kata? Hadza min fadli Rabbi.
ini adalah anugerah Allah kepadaku. Adakah aku bersyukur ataupun aku kufur kepada Allah SWT. Jadi kita kena menjadi hamba yang syukur kepada Allah SWT. Kalau Allah beri kita nikmat kekayaan, beri kita nikmat pangkat, kekuasaan, harta benda, kita gunakan nikmat itu untuk mentaati Allah, maka pada ketika itu kita dikatakan hamba Allah yang syukur. Tetapi kalau kita gunakan nikmat harta benda, kekayaan, kemewahan, pangkat, kedudukan itu untuk menerhakai Allah SWT, maka kita dikira hamba Allah yang kufur. Jadi ini yang kita kena faham. Jadi bukan kata tidak boleh secara mutlak, tidak. Tapi gunakan dengan sebaiknya untuk seperti mana yang Syafiq sebut. Dia nak tolong kawan-kawan, nak tolong dakwah dan sebagainya. Tafadhal, silakan. Wallahu a'lam. Masya Allah, itu dia doktor. Yang mana pangkat itu sebenarnya bukan kadang-kadang kita ini berkhidmat atas pangkat tersebut, tapi sebenarnya pangkat itulah yang berkhidmat untuk kita membantu orang lain dan juga melaksanakan tanggungjawab dan juga peranan kita, insya-Allah. Doktor. Baik doktor, kita dah sampai di hujung pertemuan. Mungkin sedikit doktor kesimpulan dan juga kata-kata akhir menerusi tajuk ini. Silakan doktor. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kesimpulan yang boleh kita buat pada ketika ini ialah, pertama, kita jangan ada keinginan, jangan kita bercita-cita untuk kita mendapatkan kemegahan, untuk kita mendapatkan pangkat, untuk kita diberikan jawatan-jawatan yang lebih tinggi. Kerana ditakhwatiri takut nanti kita dibebankan dengan jawatan-jawatan itu, kita tidak mampu laksanakan, tidak mampu menjadi hamba Allah yang bersyukur. Tetapi jika takdir Allah SWT pada suatu hari kita dapat jabatan itu adalah rezeki yang Allah Ta'ala beri kepada kita, dan kita hendaklah melihat itu sebagai ujian daripada Allah SWT, ujian dalam bentuk nikmat kekuasaan, nikmat pangkat dan sebagainya, untuk melihat adakah kita menjadi hamba yang bersyukur, yang mentaati Allah SWT. Yang kedua, sehubungan dengan itu juga, kita hendaklah sentiasa kalau boleh bersifat zuhud dengan perkara duniawi ini. Jangan kita menjadi orang yang rakus dengan dunia. Pangkat, kedudukan, ini semua adalah perkara yang boleh menjadikan kita ini rakus dengan dunia, tamak dengan dunia. Tetapi kalau kita nak kerana untuk agama, itu dibenarkan. Tetapi kalau nak untuk kemewahan diri, untuk ego diri kita sendiri, maka itu dilarang kerana ia boleh merosakkan hati, qalbi kita. Itu yang kita bincang ni, maksiat batin ni. Betul. Yang tu yang kita nak jaga. Jadi saya kira sekadar itu, Syafiq. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. InsyaAllah doktor. Semoga apa yang kita bawakan perbincangan ini ada kefahaman dan juga kita faham di mana bagaimana untuk kita nak uruskan sebaik-baiknya jawatan yang kita ada hari ini, pangkat yang kita ada hari ini, supaya ianya tidak melangkaui ataupun membatasi dari sudut agama kita, insyaAllah. Okey. Dan terima kasih doktor atas perkongsian ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada pertemuan yang akan datang. Doktor, jaga diri baik-baik doktor. InsyaAllah. Baik, jaga kesihatan di sana. Okey? Sama-sama, Syafiq. InsyaAllah, moga dapat jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kepada anda yang terus tonton di Facebook Live IKIM FM dan juga kekal bersama IKIM. Dan kalau anda nak tonton semula menerusi rancangan Fas Aluna, boleh sama-sama ke Facebook Live IKIM FM, boleh buat ulang kaji, menonton semula rancangan Fas Aluna, insyaAllah. Kekal bersama IKIM, inspirasi Inforia Islami. Sentiasa bersama berkongsi info terkini. Pastinya di IKIM, inspirasi Inforia Islami. Nilai-nilai bersama IKIM. Ilmu. Nilai utama ataupun nilai pertama yang dipakai ialah ilmu. Abu Bakar As-Siddiq yang hidup di antara tahun 537 hingga tahun 630 pernah menyatakan dengan izin dalam bahasa Inggeris, knowledge is the life of the mind. Agama Islam meletakkan orang yang berilmu pada satu tahap yang tinggi. Ilmu jugalah yang akan menjadi salah satu asas utama yang membezakan keupayaan manusia di antara satu sama lain. Firman Allah Subhanahu wa taala
dalam surah Al-Mujadalah ayat ke-11 yang bermaksud Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa darjat. Nabi Muhammad SAW dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Majah bersabda yang bermaksud menuntut ilmu adalah wajib ke atas tiap-tiap orang Islam. Dan sekarang ini begitu banyak sumber mencari ilmu. Dan pertamanya melalui machine learning, telefon pintar, kereta autonomous, peta navigasi, aplikasi kewangan, e-dagang, sistem keselamatan dan sebagainya. Ini adalah merupakan kepintaran buatan yang menjadi sebahagian daripada unsur penting dalam hidup kita. Yang patut kita berhati-hati kerana bukan semua ilmu yang kita perolehi melalui machine learning ini yang boleh kita percayai. Jadi kita terpaksa berwaspada dalam usaha kita untuk menimba ilmu daripada machine learning devices ini. Petikan ucapan pengerusi IKIM yang amat berbahagia Tun Ahmad Sarji bin Abdul Hamid. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. Dan berkatalah Rasul, wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini suatu perlembagaan yang ditinggalkan, yang tidak dipakai. Sidang pendengar sekalian, ayat ini merakamkan pengaduan Rasulullah SAW kepada Allah Ta'ala tentang sikap sebahagian umatnya yang meninggalkan Al-Quran. Sebenarnya uslub Al-Quran itu lebih berat maksudnya daripada itu, iaitu manusia menjadikan Al-Quran barang yang ditinggalkan. Ini menunjukkan bahawa sikap itu adalah sikap yang dilakukan secara sengaja dan dalam keadaan sedar, faham dan tahu tanpa paksaan. Meninggalkan Al-Quran bermaksud seperti yang dikatakan oleh Syekh Said Tantawi sebagai meninggalkan keimanan terhadap Al-Quran selain meninggalkan amalan serta rasa terkesan dengan janji-janji Allah di dalamnya. Termasuk juga maksud meninggalkan Quran ialah menjadikan Al-Quran itu sebagai suatu bahan yang dihina. Kesimpulannya, meninggalkan Al-Quran boleh dikatakan bermaksud meninggalkan mana-mana bentuk interaksi dengan Al-Quran. Bermula dengan membaca, mendengar, memahami, menghayati, melaksanakan dan menyampaikan Al-Quran dan isi kandungannya kepada orang lain, atau menghalang sebarang usaha bagi menjayakan mana-mana perkara yang disebutkan tadi. Allahumma farijal ham kashifal gham mujib da'watal mutarrin rahman ad-dunya wal akhirah. Allahumma farijal ham كاشف الغم مجيب دعوة المضطرين رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمني فارحمني أنت ترحمني فارحمني برحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك. Hiburan mendidik jiwa hanya yang terbaik di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Pengumuman azan maghrib ini dibawakan khas oleh Yayasan Izi Prihatin. Suburkan amalan jariah dengan mendaftar pakej wakaf Al-Quran dan perigi buat umat Islam yang benar-benar memerlukan. Untuk maklumat lanjut, hubungi 018 971 7624